Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni kita nak buat perbincangan muka surat 64 sehinggalah muka surat 69. Okey. Masing-masing dah ready ke? So kita ada siapa ni? Wano Afifah, Muhammad Akil, Jannah dengan Iman ni, 4 orang. Inilah orang yang biasa masuk. Terima kasih. Okey. So hari ni kita nak buat latihan je. Nak tahu tentang lebih lanjut lah belajar apa dalam tajuk yang ketiga ni. So jom kita kena buat latihan. So kalau tanpa latihan ni nanti awak tak nampak sebenarnya belajar apa. Adakah semata-mata outline yang saya minta awak buat ke tu sahaja? Tak. Okey, jom kita tengok. Sekejap saya share skrin dulu sebab saya takut yang awak tengah tengok tu itu paparan video. Paparan video. So dia mungkin tak nampak jelas. So saya akan share terus pada paparan gambar yang sepatutnya kita nak bincang hari ni. Okey. Boleh tu? Boleh ke tak boleh? Nampak tak? Okey, bila tu dan yang pun ada. Okey, pertama sekali saya minta maaf lah kalau takut bising. Anak saya suka main lari-lari. Jadi kalau saya nak buat dalam bilik tu sama juga. Kalau dia bising kan dia langgar dinding lah, langgar pintu lah. Macam lagi kan. Okey. Baik, so kita nak bincang surat 64 terlebih dahulu. Okey, jom. So, soalan yang pertama. Kalau ada apa-apa soalan nanti awak tolong cakap. Sebab saya tak buka paparan di diksi. Jadi saya tak tahu kalau tulis apa-apa. So, tolong hello. Tolong cakap. Okey, jom kita akan bincangkan terlebih dahulu soalan di bahagian A muka surat 64. Okey, nombor 1. Susun mengikut urutan yang betul sebahagian aliran dalam bidang pemasaran. Okey, aliran dalam bidang pemasaran. Okey, macam mana kita nak tengok aliran dalam bidang pemasaran ni? Okey, jom kita rujuk di bahagian kalau tengok buku kerja awak. Okey, pada buku kerja awak kita ada satu muka surat 56. Okey, satu nota khusus berkenaan dengan aliran dalam bidang pemasaran. Muka surat 56 ditunjuk dalam I-Think peta alih tu kat bahagian atas sekali tu. So dia ada lebih kurang 1, 2, 3, ada 7 urutan yang betul. Jadi kalau kita nak susun elok-elok kat sini, kita bermula daripada keperluan dan kehendak pengguna, yang ni nombor 1. Okey, permintaan ni yang kedua. Okey, kemudian kita ada produk, yang ni yang ketiga. Okey, dan nilai yang keempat. Okey, ni yang keempat. Jadi kita susunlah. Susunannya adalah 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. So jawapannya adalah B. Okey, so ni rujuk nota saja. Okey, kita rujuk nota saja. So ini adalah aliran dalam bidang pemasaran. Okey. Baik, maksudnya apa aliran dalam bidang pemasaran? Yang ni kita boleh pasarkan. Maksudnya untuk nilai kita boleh buat iklan, untuk permintaan kita boleh buat iklan, untuk produk kita boleh buat iklan, keperluan dan kehendak pengguna kita boleh buat iklan, sampailah pada pasaran tu sendiri kita boleh buat iklan. Jadi itu maksudnya aliran dalam bidang pemasaran ini. Okey, jom kita tengok soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Antara berikut yang manakah peranan reka bentuk dalam pemasaran? Okey, peranan reka bentuk dalam pemasaran. Jom sama-sama. Satu ada saya suka pakai buku kerja. Dalam buku kerja banyak nota yang paling ringkas kita dapat dalam buku kerja. Terutama sekali buku kerja daripada Alaf Sanjung. Okey, jom kita tengok muka surat 56 juga ada satu nota. Okey, ada satu nota. Peranan reka bentuk dalam pemasaran. Pertama sekali adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ada tak guys tu? Memenuhi keperluan dan kehendak. Okey, tak ada. Merupakan saluran komunikasi. Pun tak ada. Mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Ada.
Okey. So kita nampak itu adalah jawapan dia. Ini jawapannya adalah B. Yang lain ni semua salah. Dia nak peranan reka bentuk. Okey, dia nak peranan reka bentuk. Baik. Jom. Boleh dapat? Saya teruskan kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga, ditanya, berikut adalah pernyataan bagi suatu ciri produk. Okey, suatu ciri produk. So, ciri produk ni sama juga awak boleh rujuk pada muka surat 56. Ada nota khusus dekat bahagian bawah tu tentang ciri-ciri produk. Kita ada lebih kurang 5 ciri produk. Yang pertamanya, fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan produk, nilai produk dan juga trend. So, ini ciri-ciri reka bentuk produk yang memainkan peranan untuk memenuhi keperluan. Semua ni dapat penuh keperluan. Trend ada. Okey, so yang mana satu jawapan bagi maksud berikut? Dia kata ditentukan oleh permintaan dan penawaran sesuatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Okey, agak-agak yang mana satu jawapan dia? Ada nak bagi jawapan? Ada nak bagi jawapan? Oh, ada ni. Saya kena tengok balik ni. E3? Oh, E3? Mana datang E3? Mana ada E? Siapa ni Jannah jawab? A. Jawapan A. Ibani pun bagi jawapan A. Yang lain? Ada nak bagi jawapan lain? Trend. Rujuk pada nota tu, insyaAllah dapat jawapan tak? Saya senang cikgu. Senanglah kalau baca. Kalau tak baca pun lagi payah, betul tak? Okey, so ini ada kata kunci yang khusus. Okey, ni permintaan dan penawaran. Okey, lepas tu ada kata kunci lain, gaya hidup. Okey, so dua kata kunci ni merujuk kepada trend. Okey, merujuk kepada trend. Okey, so jawapannya adalah A. Okey, jawapannya adalah trend. Okey, ciri-cirinya lah. Okey, buat trend ni dia ada diikut waktu kan, diikut waktu. Dia ada tempoh-tempoh yang tertentu. Pada waktu macam ni trend dia berbeza. Sebab tu dia bergantung sangat pada permintaan dan juga penawaran sesebuah produk lah. Sebab tu kita panggil trend. Okey, jom tengok soalan nombor 4. Alamak, mana nak dapat kursi macam ni kan? Dipanggil apa sofa. Coach. Berikut merupakan contoh produk yang terdapat di pasaran. Kita ada gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Okey, apakah ciri produk yang menghasilkan kedua-dua produk di atas? Okey, apa ciri-ciri produk yang membolehkan kedua-dua produk tersebut dicipta? Kenapa tak buat satu je? Adakah sebab ciri-ciri yang ditampilkan adalah trend? Ada yang pertama, ada yang kedua. Adakah disebabkan oleh nilai produk wujudnya dua bentuk ini? Adakah fungsi lagi dah salah kan? Trend macam ada kaitan, nilai produk ada kaitan, reka bentuk produk. Apa yang membolehkan ciri-ciri dua ini dihasilkan? Okey, so ciri-ciri yang ni dia bukan berkenaan dengan trend. Okey, kenapa? Kalau trend, dia berlaku dalam tempoh-tempoh yang tertentu dan pada waktu lain dia mungkin tak laku. Okey, sedangkan dua-dua ni dia tak ada trend. Dia bukan pasal trend, dia adalah pasal cita rasa. Okey, pasal cita rasa kan. Cita rasa orang ni dia boleh juga dibeli pada waktu sekarang. Dulu orang beli juga, sekarang mungkin ada orang beli juga. Sama juga dengan reka bentuk atas. Dulu pun ada orang beli reka bentuk kerusi yang macam ni. Sekarang pun masih lagi ada orang beli. Jadi dia bukan trend. Okay, dia bukan pasal trend. Okay, kemudian kalau kita tengok pada nilai produk. Okay, nilai produk
akan diperoleh apabila pengguna mendapat faedah daripada kegunaannya. Jadi kat sini sangat-sangat tidak berkaitan. Okey, dia salah kerana tidak berkaitan dengan contoh ini. Jadi contoh ini adalah contoh yang terbaik untuk reka bentuk produk. Okey, contoh yang terbaik untuk reka bentuk produk bermaksud reka bentuk produk tu yang menyebabkan adanya pembelian. So ada pengeluar tawarkan yang pertama, ada pengeluar tawarkan yang kedua macam ni. Jadi masing-masing boleh beli ikut cita rasa. Okey, next kita tengok pada soalan nombor 5. Laju ke? Okey, soalan nombor 5. Okey, sekejap. Salah tekan. Yang manakah jenis pengenalan diri produk? Pengenalan diri produk. So, kita ada 5 pengenalan diri produk ni. Kita boleh rujuk pada muka surat 57 dalam nota ringkas pada buku kerja awak tu. Kita ada jenis-jenis pengenalan diri produk ada 5. Okey, ada 5. Yang pertama sekali penjenamaan. Okey, ada tak penjenamaan kat sini? Tak ada. Okey, relax. Kesetiaan. Wah, kesetiaan, faith dia. Okey, loyal pada jenama, sesebuah jenama. Boleh diingat, boleh ingat, boleh ingat. Betul ada. Kepelbagaian. Kepelbagaian. Ada. Dikenali. Dikenali ada. Okey, kepelbagaian tak ada Ini tak ada. Jadi jenis pengenalan produk tu mestilah dikenali. Ada. Yang dikenali ni maksudnya produk tu dah lama ada. Ada panggil well known lah. Dah lama ada. Macam orang sebut Milo lah. Milo dah lama ada. Sekarang ni kalau yang baru-baru mungkin Savannah Coffee ke, Savannah milk ke kan. Yang maksudnya chocolate milk ke. Jadi jenama yang tu mungkin baru sikit lah berbanding jenama Milo. So itu maksudnya dikenali. Okey, kesetiaan ni pula. Okey, kesetiaan ni contoh ada pengguna yang memang dia setia guna barang disebabkan jenama tersebut lah. Contoh, contoh katakanlah phone kan, handphone. Ada orang tu dia memang peminat, dia setia kepada barangan produk Samsung. Dia pun beli barang Samsung je. Ataupun dia suka beli barang keluaran Apple. So dia beli barang semua barang Apple. MacBook-nya dengan iPhone-nya dengan iPod-nya kan. Macam-macam lah. Itu maksudnya setia. Okay. So itu adalah jenis pengenalan diri. Dan satu lagi boleh diingat. Okay, boleh diingat ni bermaksud dia ada satu identiti produk yang membuatkan orang boleh tahu itu adalah produk sekian-sekian. Macam tadi lah, dia ada suka barang tu memang tahu lah ini adalah jenama sekian-sekian. So dia boleh ingat. Okay, so ini adalah beberapa perkara yang menyebabkan orang tahu pasal produk tersebut. Okey, jom kita tengok. Ciri-ciri penjenamaan. Okey, biasa tak tengok simbol ni? Ya, saya besarkan sikit lagi. Biasa tak tengok simbol ni? Okey, kita ada TM. Okey, kita ada TM. Okey, kemudian kita ada R dan juga kita ada C. Benda apa ni? Tahu tak benda apa ni? Tahu tak? Boleh dapatkan respon? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey. Sekejap, saya share Saya share satu contoh daripada buku buku teks. Ya, tolong saya cari sekejap.
Sekejap, saya cuba dapatkan buku teks ini. Buku teks tingkatan 2, 1, tingkatan 3. Okey, good. Dalam buku teks ni dia ada tunjuk secara khusus lah cap-cap dagangan, cap, dia ada bentuk trademark kita panggil. Ada jenama barang. Okey. Sekejap saya tengok surat berapa ni bab 3. Kita tengok sama-sama. Okey, sekejap. Berkenaan dengan penjenamaan. Ni dia. Okey, nampak ke? Alah, dia lari-lari pula. Tak kita dah jumpa. Memang lari-lari. Sekejap tunjuk. Kita belajar sesuatu. Okey, nampak dah. Setakan sikit. Okey. Ini adalah contoh berkenaan dengan penjenamaan produk. Ada produk yang dihadir dengan bentuk jenama. Okey, bentuk jenama. Bentuk jenama tu dari sudut branding kita lah. Logo lah senang cakap. Okey, ada logo. Okey. Ada setengah tu dia bukan pakai logo, dia ada pakai brand mark, dia ada pakai track karakter dia sendiri. Tapi kita kadang-kadang payah nak bezakan simbol-simbol yang wujud pada sesebuah logo, rencana ke, lambang ke. Jadi kita payah nak bezakan. So, tengok betul-betul. Okay, tengok kat sini. Kita ada bentuk nama. Dia kata bentuk nama ni adalah yang mengandungi nombor, perkataan dan huruf yang boleh disebut. Contoh macam ni. Ada perkataan, ada huruf yang boleh disebut. Pos, KTM, Pos Malaysia. Kita boleh sebut. Tapi, kalau kita nak bandingkan dengan bentuk cap dagangan, okey, so kat sini, yang ni pun boleh sebut juga. Jasmine kan, Lexus ni, Fish ni, boleh sebut juga. Cuma perbezaan dia, cap dagangan ni, dia ada trademark. Macam mana nak tahu ada trademark ke tak? Trademark ni lah yang ada simbol TM, ada simbol R, ada simbol C. So, apa benda TM, R dengan C ni? So, TM ni maksud dia adalah dia masih belum didaftarkan. Tanda trademark yang ada TM belum didaftarkan. Tu untuk TM. So, kalau kita tengok kat sini, Jasmine dia pakai R, Lexus dia pakai TM. Maksudnya trademark ni belum didaftarkan. Dan dia mungkin akan berubah-ubah. Dulu mungkin yang bentuk dia lain. Sekarang mungkin bentuk dia lain, tulisan ni. Jadi dia tak pasti lagi. So, dia tak daftar. Tapi kalau Jasmine kat atas ni, okey, so yang ni dah didaftarkan. So, apa bukti dia kata? Jenama yang dengan cap dagangan R ni, okey, dia kata jenama yang dah dapat kelulusan pendaftaran telah pun diregistered. Okey, R ni maksudnya dah registered. Dah didaftarkan ikut undang-undang, dah registered, dah regulated untuk ikut undang-undang untuk diguna oleh penjual secara eksklusif. Okey, bermaksud Jasmine boleh pakai ni. Tak ada orang boleh tiru dia sebab dia dah dapat kelulusan pendaftaran. Okey. Kemudian, kalau tengok Fish pula, dia ada pakai C. Dia ada pakai hak cipta. Hak cipta sesuatu produk. C ni maksudnya copyright. Okey, dia ada hak yang tersendiri untuk produk dia. Apa beza dengan registered dan regulated ni apa semua ni? Okey, bezanya hak cipta ni, kita mempunyai hak penuh terhadap penciptaan barangan daripada produk-produk kita. Penciptaan penuh bermaksud kalau orang nak tiru, selesai. Maksudnya kita boleh saman. Okey. Cumanya hak untuk dapatkan hak cipta ni kena melalui badan yang khusus dah. Kalau di Malaysia ni kita ada IPO,
yang menyediakan pendaftaran untuk hak cipta. Sebarang hak cipta lah. Dia ada rekod-rekod tersebut. Sebenarnya taklah mahal kalau saya tak salah. Paling murah pun dalam RM120 kot, paling murah untuk daftar hak cipta. Tapi kena detail lah kata kerja dia apa semua kan. So dia kena semak dulu dengan barangan-barangan yang ada hak cipta lain. Okey, kemudian baru kita dapat hak cipta sesebuah barang. Okey, so dia sebenarnya agak strict sikit lah. Dia taklah semudah dan tak ramai pun yang nak buat hak cipta ni. Sebab risau kadang-kadang nak claim hak cipta tapi sebenarnya ada hak cipta lain yang dah di-register. Jadi kita tak boleh pakai. So kerja tu akan jadi sia-sia lah. So tak ramai orang nak buat. Okey, kemudian kita ada juga bentuk cap. Okey, ni cap logo. Menggunakan reka bentuk simbol, reka bentuk warna dan huruf yang unik. Dia mesti unik macam ni. Tabung haji dia pakai ta dengan ha ni, tabung haji. Kuartal dia ada lambang harimau ni kan. Ni contoh penggunaan simbol brand mark. Dan satu lagi, ada bentuk persendirian. Okey, dia kata menunjukkan individu ataupun pelopor bagi sesuatu produk. Ni khusus pada contoh macam ni Rempah Ratu Smart City. Ada gambar Smart City kat situ. So dia ada karakter yang tersendiri pada sebuah produk. Macam juga KFC, dia ada karakter dia. Dia tak sama macam McDonald. McDonald pakai M kan. So M tu kita panggil dia bentuk cap. Okey, melainkan dekat sebelah M tu dia ada tulis benda ni. Kalau dia tulis TM ke R ke C, maka kita panggil dia bentuk cap dagangan. Panggil trademark. Okey, jelas kat situ? Jelas tak? Okey. So, ciri-ciri penjenamaan sesebuah produk. Okey, kita tengok. Dia kata bagi jenis bentuk cap. Tadi kita baru sebutkan bentuk cap ni adalah berkenaan dengan logo. Okey, berkenaan dengan logo. So, jawapannya adalah C. Okey, dia ada bentuk simbol, dia mesti ada gabungan warna dan juga huruf yang unik. So, itu panggil bentuk cap. Okey, tengok balik. Bentuk cap. Ini bentuk cap. Bentuk cap. Okey, jelas ya? Jelas ke tak jelas? Sekejap, saya nak tengok. Jelas, Go.